Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Hari ini saya ingin berkongsikan sedikit kepada anda berkenaan dengan bantuan keluarga Malaysia, yang mana bagi BKM ini untuk kemas kini dan juga permohonan baru telah pun mula dibuka pada 1 Januari 2021 dan akan ditutup pada 31 Januari 2020. Allahu Akbar, maafkan saya, 1 Januari 2022 dan akan ditutup pada 31 Januari 2022. Jadi tempoh untuk permohonan baru dan juga kemas kini adalah dalam tempoh sebulan ini. Yang pertama sekali saya ingin menjelaskan sedikit berkenaan dengan beberapa persoalan yang timbul. Yang pertama, adakah penerima BPN, BPR dan juga BKC sebelum ini pada tahun 2021 layak secara automatik untuk BKM 2022? Okey, jawapan yang tepatnya adalah bagi penerima yang menerima BPR pada tahun 2021, insya-Allah anda layak secara automatik untuk menerima bayaran BKM 2022. Okey, apa yang boleh dilakukan, orang kata tips yang paling penting adalah anda pergi kepada laman web bkm.hasil.gov.my, masukkan nombor IC anda, dan jika anda telah berdaftar sebelum ini dalam laman web BPR maupun BPN, anda boleh mengakses laman web BKM ni menggunakan kata laluan yang sama, nombor IC anda sebagai username anda, dan juga daripada situ anda boleh terus masuk ke dalam laman web BKM ini untuk melihat sama ada anda layak untuk menerima BKM ini ataupun tidak. Mereka yang layak akan secara automatiknya akan terus boleh akses kepada laman web BKM ini dan melihat status serta beberapa maklumat yang dinyatakan di dalam laman web berkenaan. Untuk penerima BKC ini, dia agak subjektif kerana penerima BKC ini melibatkan sehingga golongan M40. Jadi M40 ini tidak layak untuk menerima bayaran BKM, tetapi hanya untuk golongan yang B40 sahaja yang layak untuk menerima bayaran BKM ini. Okey, itu adalah kalau secara umum lah bagi penjelasan yang berkenaan. Kemudian apa yang saya ingin kongsikan sikit di sini adalah siapa yang perlu membuat permohonan baru. Permohonan baru ini adalah bagi mereka atau pemohon yang tidak ada rekod dalam sistem BKM ataupun tidak pernah menerima bayaran BPR, BKC ataupun GKP. Dan kemudian mereka ni tidak dapat ketiga bantuan ini. Kemudian mereka juga adalah berpendapatan, kalau kata isi rumah ni RM5,000 dan ke bawah. Kalau kata bujang ni berpendapatan RM2,005 ke bawah. Jika anda adalah daripada dua kategori ini dan bukan salah satu, dan daripada kedua-dua kategori ini, kalau kata isi rumah RM5,000 dan juga tak pernah dapat sebelum ini, kalau kata bujang RM2,500 dan juga tak pernah dapat sebelum ini, anda adalah antara orang yang perlu membuat permohonan yang baru. Ataupun macam mereka yang mengalami, orang kata, perubahan daripada status perkahwinan. Contohnya sebelum ini tahun 2021 anda adalah bujang dan berpendapatan contohnya RM3,000 sebulan. Jadi anda tidak layak untuk BPR 2021. Dan katalah pada bulan Disember baru ni baru berkahwin. Kemudian berkahwin, mungkin pendapatan isteri anda apabila dicampurkan dengan anda masih belum melebihi RM5,000 ataupun pasangan anda tidak bekerja. Jadi anda telah pun berubah daripada kategori isi rumah. Sebelum ni tak dapat sebab berada dalam kategori bujang, pendapatan lebih RM2,500. Tetapi sekarang dah menjadi kategori isi rumah dan berpendapatan bawah RM5,000. Jadi anda juga adalah layak untuk membuat permohonan baru bagi bantuan keluarga Malaysia BKM ini. Okey, kemudian yang paling crucial, yang paling kritikal sekali adalah siapa yang perlu membuat kemas kini. Kemas kini ni adalah satu perkara yang orang kata agak mudah untuk dikenal pasti jika anda mempunyai sebarang perubahan. Tapi lihat juga kepada perubahan apa yang anda alami. Bagi mereka yang mengalami perubahan yang mana boleh menyebabkan berlakunya perbezaan dalam jumlah bayaran, anda memang perlu ataupun wajib untuk membuat kemas kini.
Contohnya yang mungkin daripada tadi saya cakap, daripada bujang berubah menjadi kahwin. Okey, anda perlu membuat kemas kini. Yang juga daripada sebelum ini mungkin mempunyai hanya dua orang anak ataupun seorang anak, dan pada tahun lepas, hujung tahun lepas, ada baby baru, lahir kembar 2, kembar 3 dan sebagainya, dan anak anda sudah melebihi daripada 3 orang. Jadi anda perlu membuat kemas kini. Kenapa perlu membuat kemas kini? Untuk membolehkan anda mendapat bayaran dengan jumlah yang selayaknya mengikut kategori yang telah ditetapkan bagi golongan-golongan yang tertentu ini. Okey. Jadi apa yang kita perlu kemas kini? Yang pertama adalah jika terdapat perubahan di dalam status perkahwinan. Tidak semestinya kita kata berkahwin lah. Ada juga yang sudah berpisah ataupun kita bahasa mudahnya telah pun bercerai. Jadi kalau kata bercerai ni, kenapa nak kena kemas kini? Okey, bercerai ni kena kemas kini bukan apa. Setidak-tidaknya si suami dan juga si isteri tadi, bekas suami ke bekas isteri ni, apabila sudah berpisah, mereka masing-masing layak untuk mendapat bayaran BKC mereka secara individu dalam kategori bujang. Maksudnya mereka ini boleh mendapat dalam kategori boleh mendapat bayaran masing-masing. Kalau kata sebelum ini, ada yang mungkin sudah berpisah tetapi tidak mendaftarkan perpisahan mereka, tidak ada sebarang dokumen perceraian dan sebagainya. Salah satu pasangan, kebanyakannya adalah suami lah yang mendapat bayaran, dan dia tidak memberikan sebarang wang itu kepada anak-anak atau isteri sebagai nafkah lah. Dan sebenarnya ada kewajipan di situ untuk si suami ini sendiri memberikan wang tersebut kepada si isteri dan juga kepada anak-anak, kerana bayaran ini adalah mengikut kategori, sama ada kategori bujang, isi rumah dan juga sebagainya. Jadi disebabkan ini adalah penting jika bagi mereka yang telah pun berpisah untuk membuat kemas ini di dalam laman web bkm.hasil.gov.my. Yang kedua adalah mereka yang mengalami perubahan jumlah pendapatan. Mungkin sebelum ini pendapatan anda berada pada kadar yang tertentu, dan sekarang ataupun mereka yang orang kata ada rekod pernah dapat pada tahun 2020 sebagai contoh, tetapi mungkin pada tahun 2021 apabila pengiraan pendapatan ni ada perubahan lebih sedikit pada jumlah RM5,000, tapi pada yang sama tahun 2021 juga pada penghujung tahun mungkin dah mengalami perubahan pendapatan mengalami penurunan. Jadi anda juga boleh mengemas ini pendapatan anda yang mungkin selama ini lebih sikit, RM5,000, RM10, RM5,000, RM1, RM5,000, RM2 dan sebagainya, tetapi bermula pada hujung tahun lepas ataupun tahun ini pendapatan anda telah berkurangan disebabkan oleh perkara-perkara tertentu. Anda juga boleh mengemas kini di dalam laman web BKM ini. Yang ketiga adalah nombor akaun bank. Nombor akaun bank ni boleh dikemas kini bagi pemohon dan juga pasangan pemohon jika ada pasangan. Dan ini adalah untuk memudahkan mereka. Yang pertama, jika mereka tidak mempunyai akaun sebelum ini dan mereka menerima bayaran secara tunai di BSN, ataupun bagi mereka yang ingin menukarkan akaun mereka, mungkin selama ini ambil bayaran sebagai contoh di bank-bank tertentu lah, dan rasanya susah nak pergi bank tu, jauh sangat ataupun orang ramai sangat, jadi nak cari bank lain yang lebih dekat dan sudah ada akaun dengan bank berkenaan, jadi nak gunakan akaun bank berkenaan. Jadi ini adalah masanya untuk anda mengemas ini kepada akaun-akaun yang baru, ataupun mengemas ini nombor akaun anda bagi mengelakkan anda perlu beratur untuk mengambil bayaran secara tunai. Yang keempat adalah maklumat berkenaan dengan anak. Macam saya katakan tadi, anak kalau kata 2 orang ataupun seorang, bayaran dia lain. Tetapi apabila melebihi 2 orang, anak 3 orang, 4 orang dan sebagainya, bayaran anda juga adalah lain, berbeza, lebih lagi. Jadi di sini penting untuk anda mengemas ini jika mungkin dalam tempoh 2-3 bulan lepas anda mendapat cahaya mata yang baru, ada kelahiran dan sebagainya. Penting untuk anda mengemas ini bilangan anak-anak anda di dalam laman web BKM. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan maklumat wakil. Ini terutama sekali bagi mereka yang mungkin uzur ataupun kurang sihat, tidak boleh
orang kata keluar, tidak boleh berada di luar terlalu lama dan sebagainya, dan mereka ini layak untuk mendapat bayaran BKM ini. Jadi anda boleh menggunakan peluang ini, mungkin anak-anak dan sebagainya, pasangan dan sebagainya, menggunakan peluang ini, kemas kini maklumat bagi wakil, bagi membolehkan mungkin anak-anak yang pergi membuat tuntutan tunai di BSN ataupun pasangan pergi membuat tuntutan tunai di BSN. Kalau tidak, bayaran tersebut adalah secara direct kepada nama penerima tadi, tapi penerima tersebut uzur. Ini akan menyusahkan proses pembayaran apabila pembayaran dilakukan kelak. Okey, selain daripada itu, anda juga boleh memaskini alamat anda. Ini tidaklah crucial, tidaklah kritikal, dan juga anda boleh memaskini nombor telefon anda di dalam laman web bkm.hasil.gov.my. Jadi saya rasa itu saja sedikit perkongsian yang saya nak jelaskan berkenaan dengan isu BKM ini, dan insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mungkin masih lagi ada kekeliruan dan sebagainya berkenaan dengan BKM ini, anda boleh utarakan persoalan anda di ruangan YouTube saya. Saya lebih prefer di ruangan YouTube saya, insyaAllah lebih mudah untuk saya membuat semakan dan juga lebih mudah untuk saya membalas kepada anda secara peribadi. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.